Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو في محكمه التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة. Amin ya rabbal alamin. Sambungan dari ayat ke-3, ayat ke-4 sehingga ayat ke-8 dalam surah At-Tin dalam Musnad Utsmani pada muka surat 597. Jadi tuan-tuan boleh buka dalam surah At-Tin dari ayat ke-4 sehingga ayat ke-8. Dari segi kesinambungan kita baca dari ayat pertama terlebih dahulu, kemudian terus kita kepada ayat penghujung, iaitu ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman yang bermaksud, ayat pertama demi buah tin dan buah zaitun, ayat kedua demi gunung Sinai, ayat ketiga dan demi Mekah yang aman ini, ayat keempat sesungguhnya kami telah menciptakan atau menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ayat kelima kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ayat keenam kecuali orang-orang yang beriman dan menunjukkan kebajikan maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Ayat ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Ayat ke-8, bukankah Allah SWT Hakim yang paling adil atau Tuhan adil Hakim yang dimuliakan oleh Tuan Kuasa Masjid
muslimin dan muslimat, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kepada Allah SWT. Kita sekali lagi bersua untuk kesekian kalinya pada pagi ini untuk menyambung siri kuliah peranan kita dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Dan sebentar tadi kita baca dari ayat pertama sehingga ayat ke-8 dari segi kesinambungan. Dari segi tafsir dan pembahasan kita akan terus masuk dari ayat ke-4 insya-Allah dengan masa yang ada ini sempat untuk kita habiskan hingga ke penghujung ayat, iaitu ayat yang ke-8. Wa qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, dalam bahasa yang diterjemahkan dalam tafsir Al-Munir ini merujuk kepada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Al-Imam Al-Qurtubi telah menyebut ini menunjukkan bahawa manusia adalah sebagai kejadian secara zahir dan batin, sempurna kejadiannya, lengkap anggota badannya, kepala dengan fungsinya, dada dengan fungsinya, perut dengan isinya, anggota kemaluan yang sempurna, dua tangan yang dapat digunakan dan kaki untuk berjalan. Maka ada juga pendapat yang mengatakan bahawa manusia ini ibarat benda kecil sebagaimana yang dikatakan oleh ataupun ahli falsafah. Baik, dalam konteks ini kita bermula dengan laqad khalaqnal insan. Dalam ayat ini kita bermula dengan laqad khalaqnal insan, yang mana la itu adalah nak menunjukkan satu kepastian yang menunjukkan pastinya akan berlaku satu perkara tersebut. Qad khalaqna ini adalah satu kaedah bahasa Arab yang mana bila qad itu masuknya dengan fi'il madhi, iaitu khalaqna, ya, maka sesungguhnya Allah SWT menegaskan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan atau menciptakan manusia, ya, sebenar-benarnya, sesungguhnya, ya, dalam keadaan fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian. Kerana ada pandangan yang mengatakan bahawa manusia hidup ni ada beberapa sebab. Yang pertama adalah hanya untuk memenuhi keperluan perutnya semata-mata, ya, hanya untuk memenuhi keperluan perutnya semata-mata, bighaddin nazar, tanpa mengambil kira persoalan halal haram, tanpa mengambil kira persoalan dosa pahala, asal saja perut kenyang. Maka adakah itu yang dikatakan sebagai tujuan kejadian manusia oleh Allah SWT dalam kehidupan kita, ya? Itu pandangan yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahawa manusia ini sebahagian daripada mereka selain ada yang hidupnya untuk memenuhi keperluan perut semata-mata, ada juga manusia yang hidupnya untuk memenuhi keperluan diri semata-mata, iaitu asal saja diri dia baik, diri dia, isteri dia, keluarga dia, rumah tangga dia, harta benda dia dan sebagainya berkaitan dengan dia baik. Dalam erti kata lain, dia tak peduli dah dengan apa jua yang berlaku di sekitarnya. Dan ini tidak selaras dengan satu hadis Nabi SAW sebut, man bata walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sesiapa yang berbagi-bagi dan dia tidak mengambil hirau, dia tidak mengambil peduli tentang urusan orang Islam, maka bukanlah dia termasuk dalam golongan tersebut, ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dikatakan bahawa segelintir manusia ada yang hanya kehidupannya memikirkan tentang untuk kepuasan seksual semata-mata, ya. Dia hanya memikirkan tentang hubungan kelamin semata-mata. Jadi daripada ketiga-tiga sebab yang disebutkan ini, maka ia menggambarkan bahawa rendahnya kedudukan manusia. Segelintir memikirkan tentang soal kenyang atau tidak perut. Segelintir memikirkan tentang diri sendiri sahaja,
ada sikap ataupun sifat anania, keakuan, ya. Ada juga yang memikirkan tentang seksual semata-mata, ya. Dan di sini dapat kita ungkapkan dengan lebih lanjut bahawa dalam kehidupan kita pada hari ini kita berdepan dengan cabaran sekurang-kurangnya 3S, ya. Pertama, sports, kedua songs, ketiga sexual desire. Ya, yang di sini dapat kita lihat ianya makin lama makin menjadi satu perkara yang jika tidak dikawal boleh merosakkan masyarakat as a whole, boleh merosakkan komuniti secara keseluruhannya. Bagaimana kita dapat lihat umat Islam secara khususnya kita berdepan dengan situasi tersebut, ya. Jika tidak disibukkan dengan sukan, disibukkan dengan hiburan. Jika tidak disibukkan dengan sukan dan hiburan, disibukkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual. Dan nanti kata bagaimana divisualiskan, ya, kita buka televisyen dan sebagainya, ada unsur-unsur seksual seperti itu yang pada akhirnya sedikit sebanyak boleh merosakkan minda dan pemikiran, ya, seseorang. Ini kita kena berhati-hati, ya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang keempat pula, ada segelintir manusia yang ini yang tidak diuraikan dengan lebih terperinci oleh yang mengatakan bahawa segelintir manusia ada yang fikir buruk saja, ada yang fikir isteri saja, ada yang fikir seksual saja. Tapi rupanya ada juga segelintir manusia yang keempat, iaitu mereka ini hanya memikirkan tentang mardatillah, strive for mardatillah, ya. Kehidupan itu tidak lain tidak bukan hanya mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan ini menepati satu ayat yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Hijr, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ya, apabila aku meniupkan ruh, menyempurnakan kejadian manusia itu, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, maka secara asasnya manusia ini dari segi tabiatnya, dari semula jadinya dia sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi fitrahnya dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dapat kita lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mauludun yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yumajjisani aw yuhawidani aw yunassirani. Setiap yang lahir itu anak-anak yang lahir daripada rahim ibu, yang keluar dari rahim ibunya itu yuladu 'ala al-fitrah, secara fitrah ataupun secara asal dia lahir dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah yang mengisahkan Allah SWT, fitrah yang tidak mensyirikkan Allah SWT, ya. Tetapi mak ayah dia lah fa'abawahu, yang menjadikan anak tersebut ikut style Majusi ke, ikut style Yahudi ke, ikut style Nasrani ke. Maknanya pencorakan kehidupan anak-anak itu bermula daripada bagaimana mak ayah mendidik anak-anak tersebut. Sebab itu pendidikan penting, ya. Walaupun pada hari ini manusia mungkin memandangnya sesuatu yang sudah tidak lagi penting, ya, dalam menjadikan sebagai fokus dalam kehidupan. Hanya difikirkan tentang pelaburan, hanya difikirkan tentang benda-benda yang berkaitan dengan material, ya. Jaranglah kalau kita kata kita dengar tentang pelaburan pada pendidikan. Lebih banyak kita dengar tentang pelaburan pada hartanah, ya, memperuntukkan sikit sebanyak harta benda pada benda-benda lain itu banyak. Tapi pada pendidikan untuk the best education, untuk anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik, tak mampu nak dengar, ya. Adakah ia sudah pun tidak menjadi perkara yang penting dalam kehidupan kita? Kita semua ada jawapannya. Ya, hari ini pun kita dapat lihat bahawa tak ramai dah manusia ataupun anak-anak muda lah yang minat belajar, ya,
ya, lebih kepada satu keadaan yang berbanding dengan satu kajian dibuat pada tahun 2010 dan pada tahun 2020. Perbezaan anak-anak muda yang minat untuk sambung belajar ya, selepas daripada tamat sekolah menengah ya, berbanding pada hari ini lebih ramai yang selepas daripada tamat sekolah menengah mereka berada di atas tadi. Mereka berada dalam dunia TikTok, mereka berada dalam dunia laman sosial yang berbagai to monetize, untuk membuat duit ya. Ini buat duit tanpa ilmu ni bahaya lah ya. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, itu kedudukan baik. Lalu di sini kita dapat lihat lagi bahawa apabila kita melihat pada ayat fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik keadaan ataupun penciptaan, taqwim ni maknanya berdiri tegak ya, maknanya lurus. Dan jika kita lihat secara fisikal pun sudah disebut di sini beberapa kali, kejadian manusia ini dari segi outer appearance, penampilan luarannya adalah lebih cantik, lebih sempurna, lebih elok, lebih cantik lah pada mata memandang. Walaupun orang kata beauty is in the eye of the beholder, tapi kejadian dan penciptaan manusia ni nampak elok ya, berbanding dengan ada yang berjalan menggunakan perut, ular ya, lipat dan sebagainya. Ada yang dalam menggunakan 4 kaki ya, dan sebagainya. Wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba' ya. Di sini disebut wa minhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'. Ada di kalangan kejadian ataupun ciptaan Allah SWT ni dalam menggunakan perut, dalam menggunakan 2 anggota badan, dalam menggunakan 4 anggota badan. Tapi jika kita bandingkan dengan manusia yang dalam menggunakan kaki, ada 2 anggota badan, itu pun berbanding dengan yang lain-lain pun nampak sempurna kejadian manusia, nampak lebih cantiknya penciptaan atau kejadian manusia sekurang-kurangnya dari segi penampilan luar. Tetapi sudah tentu fi ahsani taqwim ini bukan semata-mata pada penampilan luar, bukan semata-mata pada fizikal, tetapi juga pada spiritual, pada apa yang ada dalam tubuh badan manusia yang kita diberikan dengan satu istilah disebut berakal ya. Sehingga Nabi SAW sebut idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu ya. Kerana dengan akal ini ia juga berkait sikit sebanyak dengan persoalan ataupun permasalahan hati ya. Jika baik hati maka insya-Allah baiklah seluruh anggota badan, jika tidak maka tidaklah baik seluruh anggota badan yang merujuk kepada hati. Sebab itu penting kalau kita belajar dalam kitab Hidayatul Hidayah, sebagai contoh Syekh Ghazali mengatakan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan hati yang kukuh ya, hati yang kuat, hati yang mamlu'un bil iman wa taqwa, yang dipenuhi dengan iman dan taqwa di Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah dengan kita berqiyamul lail ya, kerana qiyamul lail ini adalah ibadah infiradiah ataupun bersendirian kita dengan Allah SWT untuk mendapatkan keikhlasan dalam kita melakukan satu-satu perkara. Latihlah diri kita dengan qiyamul lail ya. Kerana bila kita qiyamul lail, pertama qiyamul lail bukannya satu kewajiban, tapi kita pilih untuk bangun, kita tak pilih untuk tidur. Maka di situ sudah menggambarkan ada strong desire, ada strong heart ya, ada hati yang kuat. Yang kedua adalah bila kita qiyamul lail, maka orang lain semua tak tahu ya, orang lain semua tak tahu. Silah itu lah pasangan kita pun tak tahu ya, kita bangun ke tidak malam tadi ya. Jadi dalam keadaan sedemikian tak ada orang tahu. Kalau tak ada orang tahu dalam dunia hari ini, tak ada orang puji lah maksudnya ya. Kalau orang tahu ni senang orang nak puji, kita datang ke masjid ya, pagi-pagi bunyi pagar dibuka ditutup, jika kita puji ya, kita datang ke masjid ya. Ataupun sekarang ni dah ada live, dah ada rakaman dan sebagainya, puji gitu, ini dan sebagainya ya. Tapi qiyamul lail, mana ada orang tahu kita buka pagar, mana kita buka pagar tutup pagar
kita akan mulai satu sudut tertentu di rumah, mana kita rakam masuk laman sosial dan sebagainya. Jadi ini benda-benda yang kata Syekh Al-Ghazali boleh menguatkan hati. Sudah tentu antaranya ialah qiraatul Quran wa ma'ani, ya, baca Quran dan maknanya, ya. Tersebut tadi qiyamul lail, kena baca Quran dan maknanya. Ini benda-benda yang boleh menguatkan hati. Antara lain adalah mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Ini juga boleh menguatkan hati. Walaupun kita ni walastu minhum, mungkin kita ni bukan di kalangan orang saleh, tak apa. Kita duduk dengan orang saleh, ia juga boleh menguatkan hati dan keazaman. Untuk sekurang-kurangnya kita pun duduk dalam bid'ah salihah, duduk dalam suasana saleh, kita pun terkesan juga, ya, adalah percikan-percikan suasana saleh itu kepada diri kita. Duduk dengan saleh ni, saleh insya-Allah dan keadaannya. Adakah kita duduk dengan orang saleh kerjanya mengumpat saja, ya, mengumpat saja, memfitnah saja, tak ada, ya. Duduk dengan orang saleh dia lain duduk dengan orang biasa, ya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Sebab tu kita kena ada itu circle of influence, ya. Dulu pun pernah sebut 3 kali juga di sini. Kena ada, kita berkawan dengan semua, ya. Macam-macam orang kita berkawan, tak apa, ya. Tapi kita kena ada juga bulatan pengaruh yang bila kita lemah, kita duduk sama mereka, kita jadi kuat, recharge. Dan kita manusia, mana iman kita sentiasa naik. Al-iman yazid wa yanqus, sekejap naik, tak turun. Masa iman kita turun, itu penting dulu dengan orang soleh. Masa iman kita kuat, bagus juga. So kurang-kurang kita boleh membantu dan membantu antara satu dengan yang lain. Kena ada, tuan-tuan, kena ada, ya. Baik. Kemudian dalam kita memahami ayat keempat ini sebenarnya adalah lebih mirip ataupun lebih kurang kepada jawab perintah. 3 ayat pertama berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baca dalam beberapa ayat sebelum ini, kenapa Allah SWT bersumpahnya, ada hikmah dan rasionalnya, iaitu ada jawab perintah. Apa sebenarnya benda yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Rupanya pada ayat keempat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahawa manusia itu dijadikan pada sebaik-baik kejadian atau ciptaan. Dalam masa sama kita baca ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tuan-tuan, kita akan baca ayat yang berbeza. Contohnya dalam satu ayat daripada surah Al-Hashr, Allah SWT sebut, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu menjadi sebagaimana orang yang melupakan Allah SWT, maka dia akan melupakan diri sendiri, dan mereka ini orang fasik. Macam mana itu? Kata manusia sebaik-baik tadi, tapi ayat ini menggambarkan lain dulu. Ataupun dalam satu ayat lain Allah SWT sebut wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah, ya. Ataupun dalam satu ayat lain Allah SWT sebut wa kana al-insanu 'ajula, dan dijadikan dan anak manusia itu dia suka bersegera. Ajula ni maknanya bukan bersegera, lebih tepat ditafsirkan sebagai gopo gampang. Ajula, dia nak cepat, ya, fast action, fast result ke. Ia lebih kurang kalau dalam dunia kita pada hari ini, orang yang terlibat dengan scam, ya. Bulan 10, bulan 11 nak dividen dah, bulan 12 nak dividen dah, bulan 1 nak dividen dah. Itu cara tu, itu skim Pak Mantelo, itu scam tu, ya. Tanpa mematuhi biayawan patuh syariah dan sebagainya. Bulan 1, bulan 2 tahun lepas cilu, ya, duit dah jadi tuan-tuan, kita pun kena nak ilmu, ya. Bagaimana kita nak mengenali apa itu scam, bagaimana kita nak mengenali siapa itu scammer. Ini penting lah, ya. Sampai hari ini pun kita baca akhbar, ya, mereka mensasarkan orang-orang yang pencing, ya, yang baru dikeluarkan KWSP, beratus ribu dah habis, ya. Banyak kejadian, ya, tuan-tuan. Ini benda-benda yang pada akhirnya ia berbalik kepada
tentang bagaimanakah manusia ataupun kita mempersiapi kita dengan fitnah dunia, dengan ilmu ataupun hukum hakam dunia, hukum hakam ada, ataupun dengan cabaran kehidupan kita pada hari ini. Penting dan kita belajar dalam bab agama, tapi dalam bab dunia ni ada benda-benda yang kita kena alert, yang kita kena ambil cara, yang ia merupakan satu permasalahan masyarakat, ia merupakan satu permasalahan sosial. Jangan kita hanya memikirkan diri kita semata-mata. Jadilah orang-orang yang boleh, bukan setakat bermanfaat, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Janganlah jadi orang yang memberikan mudarat, bahkan lebih teruk daripada itu, memudaratkan orang lain. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Macam mana memberikan manfaat kepada manusia yang lain? Terpulang. Ada orang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain dari segi memberikan makan minum. Ada orang boleh memberikan manfaat kepada manusia yang lain dari segi berkongsi ilmu pengetahuan. Jadi ia bergantung kepada kapasiti masing-masing. Yang penting kita menjadikan diri kita ni saleh, dan suasana yang kita berkawal ini sebagai suasana yang saleh juga. Kita menjadi Muslim dan kita menjadikan keadaan di sekitar kita itu sebagai keadaan yang saleh. Hatta sehingga kalau kita juga melakukan kebaikan atau kebajikan kepada binatang-binatang, yang tidak bertuan. Kalau tempat kita ni banyaknya anjing dan kucing, mungkinlah kita boleh ada kemanusiaan sikit di situ. Di rumah kita, contohnya kita ada pasu bunga kan, ada air sikit di sekitar pasu bunga tu. Kalau hujan pagi tadi itu, tengah hari itu, mungkin kucing datang minum, tak payah buang air itu. Tapi air itu tak boleh tinggal lama-lama. Nanti Jabatan Kesihatan datang keluarkan sama dulu. Inilah punca pembiakan nyamuk iblis. Contoh. Tapi nak sebut cara berfikir, bukan setakat beri makan minum kepada orang yang disusah daripada kita, tapi beri makan minum kepada binatang-binatang yang tidak bertuan. Tapi kena pandai jaga lah. Kena pandai adjust lah. Kalau kita hidup dalam masyarakat, ada mungkin kita tetangga yang tak suka kucing dan sebagainya, itu kena pandai-pandai adjust lah. Janganlah sampai kita sendiri pelihara kucing, kita jaga kucing, kita suka kucing dan sebagainya, tapi tak ajar, sehingga menyusahkan jiran tetangga. Asyik berak depan rumah jiran tetangga pula jadi gaduh, jadi lain pula. Kerana dikatakan bahawa 4 perkara yang boleh membahagiakan manusia selain daripada al-maskan wasi', selain daripada al-mar'at as-salihah, selain daripada pasangan salih-salihah, selain daripada al-markabul hani, kenderaan yang selesa, rumah tangga yang luas, juga ajar salih, jiran tetangga yang salih. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, tersambung. Maka disebut lagi bahawa bila dikatakan bagaimana kita nak mengimbangkan antara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, surah yang 3 ayat yang kita sebutkan tadi. Maka di sini ditafsirkan bahawa rupanya di sebalik manusia yang lemah, manusia yang gopoh gapah, manusia yang melupakan Allah SWT dan melupakan diri sendiri, ada manusia yang digambarkan fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian atau ciptaan. Siapakah mereka ini? Kembali kita pada 3 ayat yang pertama. 3 ayat pertama ini kita belajar merujuk kepada Rasul Ulul Azmi, Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. 3 ayat pertama ini pada akhirnya merujuk kepada Rasulul Azmi. Siapa mereka? Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi kita SAW. Maka
ada rupanya contoh manusia yang dikatakan sebagai baik kejadian atau sebaik ciptaan. Di sebalik kita tengok yang merosakkan anak itu manusia juga, yang menumpahkan darah itu manusia juga, yang memfitnah, memaki, mengedima macam-macam manusia, memutuskan silaturahim manusia. Tapi ingat ada manusia yang digambarkan sebagai baik kejadian atau ciptaan. Siapa mereka? Tu tengok. Jadi kita kena belajar daripada ini. Sebab itu kita kena baca Quran, kena baca hadis, baca sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam mana barulah kita tahu siapakah mereka ini. Barulah kita boleh belajar tentang sifat dan sikap mereka ini. Ya, jangan berhenti belajar, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Ya, sebagai contoh kalau kita tengok Al-Imam Zanuji dalam kitab Ta'alim menyebut bahawa Hasan bin Ziyad belajar fiqh ketika berusia 80 tahun. 80 tahun masih belajar fiqh. Ini anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ya, ia memberikan motivasi kepada kita bahawa it is never too late. It is never too late. Learning is a never-ending process. Belajar ini adalah satu proses yang tidak pernah berakhir. Kita kena ambil dari sudut itu. Ya? Bahkan dikatakan oleh Syekh Zanuji lagi bahawa Syekh Hasan bin Ziyad ini banyak yang tertidur di meja study berbaring di atas katil. Ya, kerana kuatnya belajar, kuatnya membaca, ya, kuatnya lagi pada umur 80 tahun tersebut. Ini kita kena sampaikan kepada anak-anak muda supaya kena kuat belajar, kena kuat membaca. Ya, kalau kita tengok Ibnu Jarir pernah satu hari ini sebut pada anak murid, wahai anak murid, aku nak kita tulis 30,000 muka surat hadis. Anak murid kata, wahai tuan guru, banyak sangat 30,000 muka surat. Ya, kita 30 ni ada tak sampai 1,000 muka surat, itu pun banyak nak membaca. Ya, akhir sekali tuan guru kata, tak apalah, kita buat 3,000 muka surat je lah. Dan Ibnu Jarir juga mengatakan dalam satu kisah, wahai anak murid, mari kita tulis sirah. Ya, daripada zaman Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 30,000 muka surat. Anak muridnya kata apa? Wahai tuan guru, 30,000 muka surat ni banyak sangat. Akhir sekali tuan guru kata, tak apa, bagi diskaun lah 3,000 muka surat. Itu yang kita baca dalam tarikh Tabari. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan baca, ya, kena baca, kita kena belajar. Ni 3,000 surat, tu banyak lah, masih baik. Tak 30,000 muka surat. Nak kata bahawa tak ramai orang suka membaca sekarang, ataupun sebenarnya dulu pun orang tak apa lah, mungkin. Ya, sebab itu kita bila kongsikan apa-apa, akhir sekali panjang sangat ni, lukis boleh lukis. Dia suruh lukis pula. Ya, lukis tak faham, baca betul lagi. Ya, yang manusia berminat sekarang ni adalah video pendek, kan? TikTok tu berapa saat, berapa minit, 23 minit. Itu pun tak matang, tak masak, tak macam-macam, taklah. Ya, tapi itu cara membuat duit. Ini dunia yang kita berdepan padanya sekarang. Satu gambaran yang sedikit sebenarnya membimbangkan kita, kerana kita kena akui kita berada pada age of distraction, zaman gangguan. Ya, kita tengah kuliah pun masuk nak reply, kena reply, tak nak reply, kena reply. Kita mengaji, baru surah Al-Habis, surah Al-Tim, masuk WhatsApp. Ya, tak nak reply, kena reply. Itu age of distraction. Seringkali sebelum tertidur, buka telefon ni, scroll lagi. Ni ramai ni. Ya, InsyaAllah bukan orang ini nak tidur dah tu. Sesama aku sesat semua lah. Patut tidur lah. Tapi semua tidur tu 5 minit tu dengan telefon lagi. Bangun tidur, tengok telefon pula 10 minit, barulah pergi bilik air, pergi gosok gigi dan sebagainya. Kita berada dalam zaman itulah tuan-tuan.
berhenti kereta di lampu isyarat, thankful. Sehingga tak sedar dah dijawab orang kena pun bawa kita dulu. Itu zaman kita sekarang. Baik. Yang kedua adalah ada nak kongsikan juga tentang satu kisah yang dibawa oleh Imam Hafiz As-Sahbi dalam Tazkiyatul Huffaz yang merujuk Ibn Jauzi. Ini seorang alim dalam mazhab Hanbali, dikatakan daripada keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nak menggambarkan bagaimana manusia itu bila dia betul-betul memanfaatkan keadaan, maka kita menggambarkan can be the best person lah. Sudah tentu the best ever version of mankind dan merujuk pada Nabi SAW. Tapi manusia jaya, manusia tak jaya, semuanya diberikan 24 jam. Tak ada orang diberikan 5 jam dan itu pula diberikan 3 jam, tak ada. Ibn Jauzi, tuan-tuan, umur dalam 80 tahun lebih kurang. Umur tersebut belajar hafaz Quran ikut qiraat tertentu. Padahal Syekh ini seorang yang alim dalam fiqh dan dalam tafsir. Seorang alim, mahir dalam ilmu tafsir, mahir dalam ilmu fiqh, tapi nak kata tak berhenti belajar. Umur 80 tahun hafaz Quran ikut qiraat tertentu. Kita ada banyak qiraat waras dan sebagainya. Ini semua ada satu motivasi kepada kita supaya kita tak berhenti. Sebagaimana orang ni dia menggunakan otot, dia exercise dan sebagainya. Orang yang exercise ni dia nampak lebih muda pada umur dia. Umurnya dah 40 tahun tapi nampak macam 20 tahun. Umurnya dah 60 tahun tapi nampak macam 40 tahun. Sebab dia menggunakan otot. Otak pun kena guna juga. Cara guna otak ni salah satunya ni. Kita kena sentiasa gelar otak ni, fikir, baca, fikir, baca, zikir, fikir, baca, zikir dan fikir lah. Fikir dan zikir lah maksudnya dalam skop yang lebih spesifik. Kena buat. Ini yang ditunjukkan oleh Ibn Jauzi. Sebab itu kalau kita pergi ke luar negara, contoh ke Singapura ke Korea ke Jepun ke, usia dah warga emas tapi masih ada di kedai makan, di kedai minum, jadi waiter, jadi waitress. Adalah kerja buatnya. Padahal dia kehidupannya very perfect lah. Dia pesara kerajaan, anak cucu semua terjaya. Tak ada apa lah kalau kita kata RTM lah sepatutnya, rehat, tidur, makan. Tapi dia tak buat ni. Kerana ini sikap. Kita pun kena ada sikap yang bahkan kena double the effort. Kerana mereka ini kalau orang bukan Islam, hidupannya habis takkan. Dia nak live life to the fuller. Kita ni ada kehidupan bahawa mati, sepatutnya lagi kita double the effort. Kita kena ke situ. Sebab itu sekurang-kurangnya paling tidak kita kena ada target dan cita-cita dalam kehidupan kita. Kita benci dan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita kena ada cita-cita dalam kehidupan kita. Apa dia? Sebelum kita mati, biarlah kita boleh habis Al-Quran. Ataupun sebelum kita mati, kita boleh habis kitab-kitab mana, kitab-kitab tertentu. Jangan main asal datang saja. Jangan main muncul datang saja. Jangan main mesti ada target. Nak habis Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Bidayatul Hidayah ke, Riyadhus Shalihin ke, Al-Azkar ke, Hadis 40 ke, kitab tafsir Al-Munir ke, mesti kena ada target. Tuan-tuan, di Selangor ni lagilah baru banyak tempat kuliah. 1 bulan 30, lebih kurang 30 kuliah berbeza, oleh penceramah berbeza. Ini lebih hebat daripada universiti. Universiti 1 bulan ataupun 1 semester dalam 3-4 bulan, 1 semester ada 7-8 subjek, 7-8 pensyarah. Maknanya tuan-tuan, macam lebih daripada orang belajar PhD lah, sampai tahap tu. Tapi kita nampak tak peluang, bukan nampak, great opportunity lah. Tapi yang penting adalah eksekusi ini kena ada target. Bagaimana kita wajah mempersiap diri kita. Ini semua sebagai
modal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada. Fa idza faragta fansab. Bila habis satu perkara, buat satu perkara yang lain pula. Tak berhenti, sentiasa ada dalam kehidupan, agenda demi agenda. Itu pun ada. Baik, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya dalam keadaan paling rendah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merujuk kepada di sebalik kelebihan demi kelebihan yang Allah SWT berikan kepada manusia, dijadikan sebaik-baik penciptaan, diberikan akal untuk fikir baik buruk, diberikan panduan wahyu Quran Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hati yang perlu dijaga. Tapi manusia semuanya iman ataupun cuai dalam bab-bab tersebut. Thumma radadnahu asfala safilin. Oleh sebab demikian, dia kemudian dia akan dikembalikan dalam ataupun kembali ataupun dia akan dicampakkan di tempat yang serendah-rendahnya. Apa nama dia? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadu billah min zalik. Tapi kena ingat, ayat ni Allah SWT sebut Summa ni ada some period of time. Dia bukan bila buat tu kena terus tau. Dia ada masa yang untuk manusia tu balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa itu dari segi kita baca bahasa Arab, summa ni dia ada tempoh masa tertentu. Dan kita ni berapa kali dah yang kita ada peluang untuk balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali, banyak kali, beribu-ribu kali mungkin peluang untuk kita berbuat salah balik kepada Allah SWT. Bila buat salah, istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Summa, tapi jika tidak lakukan sedemikian, summa radadnahu asfala safilin. Ini semua pilihan manusia. Ini yang berlaku pada Abu Jahal, pada Abu Lahab. Abu Jahal pada kita sebut pada malam hari menyelinap, sneak around the Prophet house, menyelinap masuk ke sekitar rumah Nabi SAW, nak dengar ayat Al-Quran yang dibacakan. Pergi siang hari kata dengan orang lain, pergi malam hari, walaupun kata juga dengan Akhnas bin Syuraik dan juga Abu Sufyan bin Harb. Tapi Abu Jahal dipilih untuk tidak sama dengan Nabi SAW kerana kesombongan. Itulah, dia ada kelebihan ekonomi, dia ada kelebihan politik, dia ada kelebihan sosial. Abu Jahal, dia ada kekayaan, dia ada kedudukan, dia ada PR yang bagus, dia angkat oleh masyarakat Arab sebagai orang yang easily approachable. Tapi dia tak nak sama dengan Nabi SAW kerana kesombongan, kerana nanti hilang semua yang dia ada ini, kerana mengikut Nabi SAW. Itu, dan tingginya kedudukan Abu Jahal ni pada asalnya, sehingga Nabi SAW sebut, kalaulah dengan doa biar yang Islam antara dua umat, kita maklum yang masuk Islam, Umar Khattab radhiyallahu anhu, Abu Jahal ni namanya Amr bin Hisham. Mana tingginya kedudukan pada asal, tapi dia jadi rendah, diletakkan pada serendah kedudukan kerana dia menentang dakwah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Baik, illa alladhina amanu, maknanya adalah ini adalah ayat istisna ataupun exception to the general rule. Apakah pengecualian kepada general rule, iaitu summa radadnahu asfala safilin. Tapi tak semua, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh. Kena mantap. Amal pun sama juga kena mantap. Dan amal ni dia kena amal saleh, dia bukan amal talih, amal yang tidak saleh. Kecuali kita nak tahu amal tak saleh atau tidak. Amal saleh ni amal yang muwafaqah li syariat Islamiyah, yang selari dengan kehendak syariat. Nak baca macam mana? Baca sunnah Rasul SAW, baca Quran, belajar. Dari situ kita tahu. Dia tak boleh kita pandai-pandai. Kita buat begitu namanya, kita katakan bahawa ini adalah
amal saleh ini adalah datang daripada agama tak. Dia ada kaedah, dia ada konsep, dia cara dan istimbat hukum macam mana untuk kita tahu bahawa ini cara kita nak meneliti ini selari atau tidak selari, ini sahih ke tidak. Tuh, ya. Baik, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Dalam satu hadis oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Ibn Hibban yang takhrijkan daripada Abu Musa al-Ash'ari, bahawa beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Idza marada al-'abdu aw safir, idza marada al-'abdu aw safar, ya, kataballahu ta'ala lahu min ajri mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud jika ada seseorang hamba Allah SWT yang sakit, idza marada al-'abd, ataupun dalam perjalanan, ya, aw safara, maka nescaya Allah SWT tuliskan pahala yang kerap dibuatkannya ketika beliau sihat atau ketika beliau tidak ke mana-mana. Maksud kata di sini adalah jika seseorang itu pada kesihatan yang baik, pada kelazimannya, dia melakukan salah satu amal soleh tersebut, tiba-tiba satu hari dia ditimpa sakit ataupun dia berada dalam keadaan musafir, maka ditulis pahala kepada dia, seolah-olah dia melakukan juga kerana dia tak boleh melakukannya itu disebabkan oleh dia sakit ataupun dia bermusafir. Tapi kena establish dulu, ya. Ketika kita sihat memang kita baca Quran. Dah lama tak baca Quran ni sebab sakit, 6 bulan tak boleh nak baca Quran sebab terlantar, bedridden, ya. Maka dikambalkan. Ini yang dimaksudkan dengan falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tidak putus-putus. Ya. Dalam satu hadis yang lain, At-Tabrani beliau mentakhrijkan bahawa Nabi SAW menyebut, idza tuliyat 'abdan min 'ibadi mu'minan fahamadani 'ala ma tulitahu fa innahu yaqumu min madadi'ihi ka yawmi waladtuhu ummuhu min al-khataaya wa yaqulu ar-rabbu 'azza wa jalla inni ana qayyadtu 'abdi hadha wa tulituhu fa'adlu lahu ma kuntum min qabl, atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT berfirman, mana-mana hamba yang mukmin yang aku uji dengan pahala dan ia tetap memuji, ya, idza tuliyal 'abdan min 'ibadi mu'minan fahamadani 'ala mabtulita, ya, nescaya dia apabila bangun ataupun sembuh dari demamnya, dia bangun seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya, dan apabila aku uji dengan penyakit, maka dia juga melakukan perkara yang sama apabila hakikatnya dia sihat. Dan arti kata lain, seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya, iaitu dibersihkan, iaitu bersih daripada dosa. Pada ketika itu Allah SWT berfirman di hadis kursi, hadis sahih, aku menurut hamba-Ku ini dan aku menguji dia dengan penyakit. Oleh itu wahai malaikat, tuliskan untuknya apa yang kalian selalu tuliskan pada masa sebelum dia sakit. Disebut sini bahawa Allah SWT uji seseorang hamba dengan kesakitan, yang kalau dia tak sakit, dia istiqamah dan melakukan amal ibadat. Allah SWT sebut, aku uji seseorang itu dengan kesakitan ni sebab nak bagi dia rehat sekejap, nak kurung dia sekejap. Tapi malaikat tulislah sebagaimana kalau dia tak sakit ni dia akan melakukan ibadat tersebut. Ini rahmat Allah SWT kepada orang-orang yang mulazamah bil ibadah, sentiasa melazimi ibadah. Itu penting. Jangan kita fikir nak ibadah ni tunggu sakit baru ibadah, masa sihat tak nak ibadah, ya, jangan, ya. Baik, fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Maka dikatakan lagi dalam satu hadis, ya, illal ladzina qara'ul Qur'an, sesiapa, maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesiapa yang suka membaca Al-Quran, ia tidak akan ditakdirkan menjadi nyanyuk ataupun mudah lupa ingatan. Illal ladzina qara'ul Qur'an, berdasarkan satu dalil yang disebutkan tadi.
Ya, ini contoh. Ya, contoh ni banyak, tapi kita nak sebut tadi. Otak kita ni kena sentiasa ligat. Ya, cara nak menjadikan otak ni sentiasa ligat kena banyak membaca. Dan membaca ni sudah tentu baca melalui itu tak masalah, tapi seboleh-bolehnya kita makan baca Quran. Ya, bacalah Quran. Baik, baca Quran dan baca juga melalui itu maksudnya. Ya, tapi utamakan baca Al-Quran. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi'ahkamil hakim. Maka dengan segala apa yang datang, keterangan demi keterangan, apa lagi yang menyebabkan kamu menolak kebenaran? Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apa lagi? What else left after you have been provided with any kind of evidence? Apa lagi yang menyebabkan, apa lagi yang tinggal, apa lagi alasan kamu setelah kamu diberikan dan ditunjukkan berbagai keterangan oleh Nabi SAW tentang kiamat, tentang akhirat, tentang kehidupan dan kematian. Apa lagi yang kita tak cukup belajar? Apa lagi yang tak ada dalam kehidupan kita? Ya, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Baik, ayat akhir sekali, alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Tirmidzi mentakhrijkan hadis marfu daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata 'ala akhirha alaysallahu bi'ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana 'ala dzalika minasy-syahidin. Yang bermaksud apabila sesiapa dari kalangan kamu membaca wat-tini waz-zaitun sehingga sampai akhirnya, maka hendaklah dia membaca ataupun menyebut bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin sunat. Maka di sini apabila dibacakan ayat alaysallahu bi'ahkamil hakimin, yang bermaksud tidakkah Allah SWT itu sebagai hakim, yang saat yang ada hakim, maka kita boleh sambung ataupun kita boleh sambut dengan membaca bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bala ni maknanya affirmative, maknanya confirm, maknanya sebenar-benar, bahkan wa ana 'ala dzalika minasyahidin, dan aku di atas perkara tersebut menjadi saksi. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, itu berhentikan setakat itu pada pagi ini secara ringkas perkongsian daripada ayat ke-4 sehingga ayat ke-8 dalam surah At-Tin. InsyaAllah kita tamat dengan ayat ke-8 tersebut, bermaksud tamat kita pada surah At-Tin. Dalam pertemuan yang akan datang akan sambung dengan surah yang baru, iaitu surah Al-Alaq. Ini menarik kerana ia berkaitan dengan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah SWT, dan sekali lagi menceritakan tentang Iqra, tentang thaqafah ilmi, tentang ilmu pengetahuan, sesuatu yang makin hilang dalam masyarakat kita. Disiplin ilmu itu, orang hanya mengikut berdasarkan emosi dan sentimen, berdasarkan viral tak viral. Tiada lagi disiplin ilmu yang diletakkan di tempat yang sewajarnya. Akhir sekali ia boleh menyebabkan agama ini menjadi bahan edikan, bahan mengukan, dan hanya seolah-olah digambarkan sebagai bahan dagangan sahaja. Wal'ayadu billah misali. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita berhenti setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم